Salam sejahtera, pembelajaran pada hari ini ialah berkaitan dengan 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Kita tengok dulu bahagian pertama iaitu 6.2.1 melukiskan graf fungsi trigonometri y sama dengan sin x, cos x dan tangent x bagi sudut yang terletak antara 0 hingga 360 darjah dan seterusnya membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. Okey, jadi kita tengok kepada soalan 7 pada buku modul MBOK iaitu muka surat 88. Kehendak soalan ini ialah lukiskan graf dan seterusnya nyatakan nilai maksimum, minimum pintasan X dan pintasan Y bagi setiap graf fungsi trigonometri yang berikut. Okey, jadi sekarang kamu perhatikan untuk lukiskan graf fungsi trigonometri, cikgu dah sediakan satu jadual dengan memaparkan nilai sudut X dari 0 sehingga 360 darjah. So, untuk pemilihan sudut yang sesuai, kita perlu pandai pilih lah. Okay? Jadi, pastikan ada sudut 0 darjah, 90, 180, 270 dan 360 darjah. Kelima-lima sudut ini adalah yang wajib, okay? Ataupun yang penting lah untuk graf fungsi trigonometri ini. Jadi untuk nilai sudut 45, 135, 225 dan 315 yang ini untuk sebagai pelengkap supaya graf yang kita lukis nanti akan menjadi lebih elok. Okey. Dan untuk nilai sin, cos dan tangent kamu tekan kalkulator lah. Contohnya sin bagi 0 darjah akan dapat 0. Cos untuk 0 darjah kamu akan dapat 1 dan seterusnya. Okay? Dan untuk nilai tangent X, kalau kamu perhatikan, tangent bagi sudut 90 darjah, nilai yang kamu dapat daripada kalkulator akan ditunjukkan sebagai max error. Jadi cikgu lukiskan simbolnya iaitu infinity. So, infinity maksudnya nilai yang diperolehi adalah tak terhingga. Okay? Begitu juga dengan sudut 270. Untuk tangent 270, kamu juga akan dapat infinity. Ya? Okay. Baik, jadi sekarang kita perhatikan untuk kita lukiskan dulu graf untuk Y sama dengan sin X. Baik, jadi cikgu tandakan dulu semua nilai-nilai yang berkaitan, yang sepadan dengan sudut yang diberi. Okey, untuk 0 darjah nilai sin X-nya 0. Jadi tandakan titiknya. Okey, seterusnya 45 antara 0 dan 90, 0.71. Jadi dekat dengan 0.7 lah. So, kamu pun sambil-sambil itu buat. 90 darjah 1. Seterusnya 135, 0.71. Juga terletak antara 90 dan 180. So 0.71 dekat 0.7 lah. Okey, seterusnya 180 ialah 0 diikuti dengan 225 iaitu negatif 0.7. Seterusnya 270 ialah negatif 1. Dan 315 pula negatif 0.7. .360 ialah 1. Okey, jadi sekarang kita sambungkan semua titik ini dan kamu akan perhatikan grafnya sebenarnya ialah satu lengkung yang kita katakan sebagai satu pusingan naik turun, ya. Okey, sekarang kita sambung pula dengan graf untuk cos X. Jadi rujuk kepada sudut yang pertama 0 darjah, cosnya adalah 1. Seterusnya sudut 45 bacaannya 0.7. 90 darjah 1. 90 darjah 0. Seterusnya 135 negatif 0.7.
Diikuti dengan 180 iaitu negatif 1. 225 sudutnya, nilainya ialah negatif 0.71. Seterusnya 270 ialah 0. 315 pula 0.71. Okey, jadi kamu buat sekali nah untuk lukisan graf ni. Seterusnya 360 ialah 1. Okey, jadi kalau kita sambungkan ke semua titik, kamu akan perhatikan grafnya ialah macam bentuk mangkuk, ya, lengkung. Okey. Okey, sekarang kita sambung pula dengan y sama dengan tangent x. Jadi untuk ini pada bahagian sudut 90 darjah dan 270 darjah dia menunjukkan nilai infinity. Maksudnya graf tu tidak akan sentuh pada tidak akan bersilang pada kedua-dua sudut itu. Jadi lebih elok kalau kita lukiskan garis lurus tersebut. Okay, pada sudut 90 dan 270. Baik, jadi sekarang kita tandakan ke semua titik yang lain. Okey, nilai tangent x kosong apabila sudut kosong. Seterusnya untuk 45 nilainya 1. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu boleh cuba semak lah. Sebab kalau kita tak tahu selepas ni kita naik ke turun, kamu boleh tekan contohnya tangent 80 dapat berapa. So kamu akan dapat 5.67. Okey. Jadi kamu tandalah agak-agak lah. So kalau kamu perhatikan nilainya memang naik sangat tinggi. Okey. Jadi tak dapat nak tandalah. Okey. So maksudnya semasa lakaran ni kita sambung dan naik begitu saja. Okey. Seterusnya untuk bahagian sini, okey, 135 nilainya negatif 1. Negatif 1. 180 pula kosong. Seterusnya 225 1. Okey, jadi untuk bahagian ini juga sama. Kamu akan perhatikan grafnya adalah lengkung ke bawah dan naik atas. Okey. Baik. Sekarang bahagian yang terakhir untuk graf tangent. Okey, pada sudut 315 nilainya negatif 1 juga. Diikuti dengan 360 nilainya sifar, kosong. Okey, jadi sambungkan dan panjangkan. Okey. Jadi inilah bentuk graf bagi tangent. Kamu perhatikan graf ni akan sentiasa berulang lah, ikut sekuens yang sama. Baik, sekarang kita teruskan dengan mencatatkan nilai maksimum dan nilai minimum bagi setiap graf ni. Okey, untuk graf y sama dengan sin x, kamu akan perhatikan nilai maksimumnya yang paling tinggi ialah setakat 1 saja. Dia tidak akan lebih daripada 1. So, nilai maksimumnya 1. Manakala untuk nilai minimumnya yang paling rendah ialah negatif 1. Okey. So, inilah nilai maksimum dan minimum bagi y sama dengan sin x. Dan untuk pintasan x-nya, maksudnya graf ni bersilang pada tiga tempat, iaitu 0 darjah, 180 dan 360 darjah. Jadi itulah pintasan x dia. Manakala untuk pintasan y, kamu perhatikan graf ni potong pada paksi y pada 0 darjah. So pintasan y-nya 0. Okey, seterusnya kita tengok pula graf bagi cos x. Okey. So untuk nilai maksimumnya sama juga, nilai paling tinggi ialah 1.
dari kiri ke kanan, kamu perhatikan nilai paling tinggi 1. Untuk nilai minimumnya ke bawah, dia sampai negatif 1 juga. Okey. Dan untuk pintasan X-nya, kalau untuk graf kosinus, kamu akan perhatikan graf ni memotong pada dua tempat, iaitu pada sudut 90 darjah dan 270 darjah masing-masing. Okey. Manakala untuk pintasan Y dia, graf ni memotong paksi Y pada tanda 1. So, pintasan Y-nya 1. Okey. Dan akhir sekali untuk graf tangent pula, dia tak ada nilai maksimum dan minimum. Tak ada satu nilai. Sebab dia nilai, kalau kamu perhatikan, graf ni adalah tak terhingga, naik ke atas dan ke bawah. Jadi nilai maksimumnya tak ada. Kita tulis sebagai infinity lah. Untuk nilai minimumnya, kita letakkan tanda negatif. Okey. Manakala untuk pintasan X, graf ni juga akan potong pada paksi X pada sudut 0, 180 dan 360. Jadi itulah pintasan X dia. Dan untuk pintasan Y pula pada 0. Okey, jadi sebagai kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yang pentingnya kamu kena pastikan bentuk graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, pastikan bentuk grafnya macam mana pada sudut-sudut yang terlibat. Okey.